boleh bersaing dengan murid aliran perdana. Betul. Tapi dalam masa yang sama, dia orang bukannya nak tolong anak sendiri. Sebenarnya dia orang dah salah tanggapan lah. Sebab dalam aliran pendidikan khas, banyak advantage. Banyak advantage dari segi pengajaran, pembelajaran, lepas tu dari segi sektor pekerjaan, dari segi allowance galakkan semasa bekerja. Dia macam-macam. Kita nak parking pun susah, senang. Pendidikan khas kan, dia ada kad OKU tu. Jadi tanggapan waris ni mengenai kad OKU ni, dia rasa macam anak dia ni tak sama dengan murid biasa. Jadi apa yang saya nak buat, saya akan panggil waris tu terlebih dahulu untuk berjumpa dengan saya sendiri, untuk saya bagi maklumat yang tepat betul berkaitan dengan program integrasi pendidikan khas. Jadi saya sebagai penolong kanan ataupun sebelum ni saya penyelaras, saya turun ke sekolah-sekolah yang berhampiran yang tiada program pendidikan khas. Saya akan turun untuk buat taklimat lah, untuk buat taklimat dekat waris yang cenderung untuk murid masuk ke kelas pendidikan khas. Ya, itu saya punya usaha lah kan. Sebab betul apa yang cikgu cakap tadi, penerimaan sesetengah waris ni dia tak sama. Dia akan anggap yang anak dia ni lain. Dan macam kadang ada sesetengah tu, sebab saya pernah pergi satu sekolah ni, waris dia tu tak nak anak dia masuk dalam pendidikan khas sebab dia malu kalau macam orang tahu anak dia tu masuk aliran pendidikan khas. Awal-awal tu memang macam tu, waris di sini sendiri pun macam tu. Dia cakap macam tu masa pertama kali jumpa dengan saya. Tapi saya akan bercakap dengan dia, puan salah anggap. Lagipun bila dah dapatkan OKU tu, kita bukannya apa didai dia. Betul. Untuk pengenalan dia tu murid OKU. Jadi kad tu sebagai kad tu kita simpan saja. Jadi yang lain-lain tu kita belajar macam biasa tapi di bawah kelas pendidikan khas lah. Mula-mula memang saya jumpa waris yang macam tu. Tapi kemudian selepas saya dah bagi penerangan, selok-belok pendidikan khas macam mana, dia orang dah faham, mula terima, tak ada masalah. Sekarang ini ada murid pendidikan khas saya ni, bapa dia bekerja sebagai pensyarah ketua jabatan politeknik. Doktor pun ada, gawai Selcom pun ada, semua ada. Dah senang kami untuk dapat sponsor macam-macam. Ya. Okey, terima kasih cikgu. Okay, ada satu lagi soalan cikgu. Ada lagi dari saya kan. Saya pernah tengok tau kalau student yang masalah pendengaran, dia orang akan guna macam alat yang dekat telinga tu kan untuk lagi jelaslah cakap. Tapi dengar kalau murid macam adik Zaruk dan adik Haikal ni, apakah alat bantuan belajar yang mereka gunakan? Itu yang untuk murid kedengaran akan gunalah alat bantuan pendengaran. Tapi untuk murid masalah pembelajaran, masalah pembelajaran dia sebenarnya dia ada kategori pendidikan khas ni, masalah pendengaran, pokok, masalah pendengaran, bisu dan masalah pembelajaran. Jadi yang sekolah saya ni sekolah integrasi masalah pembelajaran. Jadi alat bantuan mengajar kita banyak gunakan ABM. Contoh ABM dia sebab mereka ni ABM yang kami gunakan ni macam kad kan, macam kad pusing-pusing tu. Lepas tu kaedah yang kami gunakan tu economical, kaedah ganjaran, dan kaedah pujian. Lepas tu kita gunakan macam-macam lah supaya kita dapat tarik dia
saja. Okey. Terima kasih cikgu. Tapi ada lagi soalan daripada kawan saya yang lain. Dia akan sambung. Ya. Okey. Ya. Assalamualaikum, Okey, itu saja. Cikgu. Ya, Waalaikumsalam. Saya sambung lagi soalannya. Okey. Apa yang teknik PDPC yang khas yang cikgu gunakan terhadap murid? Yang teknik PDPC lah. Sekejap. Hai, dah gelak kenapa? Sambung Nasha, soalan seterusnya. Dah boleh sambung ke cikgu? Okey, boleh. Soalan saya, apakah teknik-teknik PDPC khas yang dilakukan oleh guru terhadap murid? Apakah teknik? Teknik Teknik, PDPC. Okey, teknik yang kita gunakan sama juga dengan teknik aliran perdana. Itu cikgu memberi, murid menerima. Lepas tu kadang kita akan gunakan teknik soal jawab. Ya. Lepas tu kita akan gunakan kaedah pengajaran pengetahuan sedia ada murid. Kita akan banyak tanya pengetahuan sedia ada murid. Kaitan apa-apa yang kita sebelum kita mulakan PDP, kita akan tanya itu dululah. Lepas tu kita akan memberi, murid terima, itu kita akan bersoal jawab pula dengan murid. Kita sentiasa bertanya dengan murid. Dia ada cerita lebih daripada cikgu yang bercerita. Itu pun kelas A lah, kelas yang tadi. Sini kelas B dia sederhana, kelas B dengan kelas D memang sangat low function lah. Oh, semua ada berapa orang cikgu? Semua 26 orang. Dua-dua kelas? 26 orang. Kelas 4 kelas. Kelas 4. Oh. Cikgu ada berapa orang? Cikgu ada 6 orang. Termasuk DK. Oh. Okey. Okay, soalan yang seterusnya, cikgu boleh terangkan tak macam mana susun atur dalam kelas tu? Macam ada murid kan, kita kena khaskan dia kat sini, khaskan dia kat sini. So macam mana susun atur dalam murid tu? Sama ke cikgu semua ataupun tidak? Dia mengikut kelas lah. Kalau kelas A, kita akan susun, kita akan buat 2 kumpulan lah. Kelas A ni kelas murid yang agak okey sikit lah. Kita akan buat 2 kumpulan. Kumpulan A dengan kumpulan B. Masuk kumpulan A tu, murid yang kita bagi arahan, dia orang boleh ikut terus. Kan? Bagi kumpulan B tu, kita bagi arahan, dia masih blur. Dia tak boleh nak faham. Ya, dia lambat sikit. Lepas tu kadang-kadang penulisan dia pun ada masalah lah. Dia tak boleh nak tulis terus. Dia lambat. Jadi kita terpaksa ulang sampai dia boleh tulis, faham. Itu kumpulan yang kelas yang baik lah. Manakala kelas yang sederhana dengan low function, kita terpaksa buat kelas tu mengikut susun atur meja tu macam U lah, U. Bentuk U, kita duduk di tengah. Macam kita duduk di tengah. Jadi bila kita buat si PDP ni, kita akan duduk di tengah lah. Jadi murid yang di sekeliling kita ni, jadi dia tidak ketinggalan lah. Okey. Cikgu, soalan seterusnya cikgu. Murid pendidikan khas ni ada dapat sokongan daripada pihak luar tak cikgu? Contoh macam NGO ke, kebajikan ke?
macam ni, dia tak terima terus untuk masuk ke murid itu terus. Jadi itu bergantung kepada kebijaksanaan cikgu lah. Sama ada dia nak buat sesuatu program, dia akan minta sponsor lah. Sebagai contoh yang kami selalu buat lah, setiap mana kami nak pergi rombongan, pergi lawatan mana-mana, kita akan minta sponsor dari segi makan, dari segi tempat tidur, dari segi pengangkutan, dan kita selalu dapat daripada YB. Sebagai contoh, masa dua tahun lepas kita nak ke Langkawi untuk kita buat program kerjasama bersama dengan program pendidikan khas di sekolah SK Langkawi. Jadi di situ kita akan buat satu paperwork untuk kita hantar ke ahli parlimen. Kita boleh minta sponsor daripada dia lah. Selalunya kita akan dapat. Okey. Itu apa dia cikgu? Temu ramah seorang cikgu perempuan. Nak tak? Dia lari. Okey. Asal apa lagi tak nak tanya soalan apa-apa? Nak tambah ke? Nak tanya ke? Saya nak tanya, Cikgu nak tanya. Okey. Cikgu semua ni daripada program pendidikan khas lah. Tidak. Kita orang campur cikgu. Sebenarnya kita orang buat apa ni, temu bual ni Ya. sebab Apa? kita orang ada satu tugasan yang berkaitan dengan pendidikan khas. Oh, semua ni daripada kuas apa yang berbeza lah? Beza sama beza. Oh, okey. Macam kami ni Syirah, Nasya, Fat, saya pendidikan ekonomi rumah tangga. Kalau yang lain tu saya tak pasti. Boleh jawab kot. Pengajian Malaysia dengan pendidikan. Yang lain. Kena ni subjek universiti lah, kami kena wajib ambil untuk subjek pendidikan eksklusif ni. Dia ada kaitan dengan Okey. Bagus tu. Susah lah guru yang lain daripada kos pendidikan khas ni nak buat apa research berkaitan dengan pendidikan khas. Betul cikgu. Okay. Cikgu, saya ada soalan. Tapi kan adik Haikal tu dia ada sebut Okey, nak tanya, nak interview dah dengan PPM kita. Kita di sini, halo? Ya. Kita di sini bukan ada guru sahaja, kita ada pembantu pengurusan murid. Dia mengikut bilangan murid lah. Macam cikgu, bilangan murid untuk mengajar dalam kelas PPKI. Okay, guru dia murid 6.5 orang bersamaan satu guru. Kena waktu cikgu mengajar tu ada cikgu lain yang bantulah, sebab mereka kadang-kadang Pembantu lain. Pembantu pengurusan murid. Ini pembantu macam contohnya murid nak pergi toilet tu ke cikgu? Ya. Pembantu dia dia punya grade dia 20, 17, 29 macam tu lah. Dia kalau macam di pejabat tu dia macam kerani lah. Faham. Dia macam pembantu guru lah. Dia pembantu guru. Jadi kalau kata murid nak memerlukan pertolongan lain daripada cikgu, kita akan panggil pembantu lah untuk bantu dari segi penulisan, dari segi itulah sampai ke Tanas, teman ke Tanas. Lepas tu kita balik, pembantu ni dia ada jadual lain pula, jadual untuk proses kelas lah, untuk dapat ABM, untuk cuci kelas, untuk susun atur meja apa semualah yang diminta oleh guru lah. Itu bilang tu. Kalau nak
bercakap, bersembang dengan PPM boleh lah. Dia ada sebelah saya. Tanya apa tadi? Dan soalan dekat PPM. Yang macam ni lah. Syirah tadi cakap tentang teknologi tu. Cikgu nak tanya tadi. Teknologi tu macam teknologi tu dekat rumah, dekat sekolah ke macam mana? Teknologi, okey. Teknologi tu dia sebutan dia tak habis. Sebenarnya dia subjek. Sains, teknologi dan maklumat. Sains, teknologi, maklumat itu subjek lah. Dia berkaitan dengan pengoperasian komputer. Dia berkaitan, Mungkin sebab belajar komputer dekat rumah kot. Tu dia cakap buat dekat rumah kot. dia belajar dekat sini. Dia balik adaptasi dekat rumah lah. Tak Macam tercakap ni di dia sini. sampai Faham? dia sebab dia minat, dia tak puas, dia akan balik explore pula. Okay. Tanya cikgu, pelajar-pelajar pendidikan khas ni, dia orang didedahkan jugalah dengan kemahiran teknologi macam ICT apa semua tu memang dia orang akan didedahkan juga. Ya, betul. Dari segi pembelajaran, dari segi akademik memang sama dengan aliran perdana. Cuma kita gunakan aras yang paling rendah sahaja. Cikgu, kalau umur tadi beza 2 orang tu kan, macam Amirul dengan Haikal dengan Farouk tu, seorang tu 14 tahun, seorang tu 12 tahun. So berapa jarak, maksudnya berapa umur yang paling maksimum untuk duduk dalam kelas tu? Okey, kelebihan untuk murid PPKI, pengajian dia lebih daripada aliran perdana sebanyak 2 tahun. 2 tahun. Bermakna kalau di sekolah rendah dia nak lebihkan setahun ataupun 2 tahun pun boleh. Itu tak ada masalah. Sebab tu Amirul Haikal tu umur dia 14 tahun. Masih di sekolah rendah. Jadi kita akan bincang dengan waris lah masa umur dia 12 ataupun 13 tahun untuk menengah. Jadi saya pun bincang dengan waris Haikal. Dia setuju untuk tempatkan anak dia di sini sehingga umur 14 tahun. Nanti umur 15 tahun, dia orang akan nak sekolah menengah, boleh lah ke nak sambung sekolah menengah? Umur 15 dia akan sambung di sekolah menengah dengan tingkatan 1. Faham. Sekolah program pendidikan khas juga. Faham. Ya. Dan kita sempat tanya soalan. Kalau tak ada, kita nak akhiri. Adalah. Siapa-siapa nak tanya soalan? Ada lagi ke? Kau tak ada dah? Tak ada. Kalau macam tu cikgu, terima kasih kerana cikgu sudi meluangkan masa sama kami sebab kami pun macam risau kan sebab esok pun dah nak cuti sekolah, takut tak sempat nak siapkan tugasan ni. Terima kasih kepada cikgu. Okey, baik, sama-sama. Ada kita orang tersalah, tanya ke salah bahasa yang digunakan ke apa. Okey, tak ada masalah. Semua bahasa standard. Okey. Terima kasih cikgu boleh bersurat. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu.